Muka surat 61 Muka surat 61. Okey, yang ini dibuat Amanah Saham Bumi Putra. Oh sorry, Amanah Saham Bumi Putra sebenarnya, bukan Amanah Saham Berhad Okey, pada 1 Januari 2018 Puan Siti melabur dalam Amanah Saham Bumi Putra ASB. Okey, cikgu tadi tersalah, bukan Berhad, Bumi Putra sebanyak 3,000 unit yang bernilai RM2 seunit. Okey, RM2 seunit. Bagi tahun keuangan berakhir pada 31 Disember 2018, Amanah Saham Bumi Putra membayar dividen sebanyak 5%. Inilah dividen ni, cikgu cakap tiap-tiap tahun akan dapat 5 dividen. Jadi 5 dividennya apa yang dapat kat sini ialah apa kadarnya 5%. Pada 1 Januari 2019, Puan Siti menjual semua saham yang dimiliki dengan harga RM2.20 seunit. Berapakah nilai pulangan pelaburan bagi Puan Siti? Okey, yang ini dia buat setahun saja. Lepas tu dia nak jual dah dia punya saham. Boleh boleh, tak ada masalah. Okey, jadi dia buat setahun sebab ni 1 Januari 2018. Lepas tu dia pun 1 Januari 2019 dia nak jual. Okey, jadi setahun sahaja dia buat amanah saham ni. Okey, modal awal. Tengok ni dia ada modal awal. Modal awal mesti kena kira. Kalau kat sini dia tak bagi tahu terus modal awal. Jadi kena kira yang apa maklumat dia, iaitu 3,000 unit yang bernilai RM2 seunit. Satu unit saham bernilai RM2. Jadi dia buat 3,000 unit. 3,000 bermaksud darab dengan RM2. Jadi modal awal dia ialah RM6,000. Dia keluarkan duit untuk RM6,000. Okey. Okey, modal mesti dah dalam bentuk wang Modal mesti dalam bentuk wang. Okey, dividen. Macam mana nak kira dividen? Okey, itulah tadi cikgu cakap. Kadar tadi iaitu peratus tadi awak darab dengan modal. Inilah dia. 5% darab dengan 3,000 darab RM2 ni maksudnya RM6,000 ni 5% darab dengan RM6,000 dapat RM300. Okey, dividen dia RM300. Okey, lepas tu peningkatan harga saham RM2.20 tolak RM2 sama dengan 20%. Maksudnya masa awal-awal dulu dia beli saham, okey, dia beli saham harga seunit ialah RM2. Tapi bila dia jual saham, Puan Siti ni jual saham, seunit harganya RM2.20. Jadi kat situ ada peningkatan 20%. Jadi peningkatan 20% itu macam mana kita nak kirakan keuntungan dia, keuntungan modal dia ialah 2% ni darab dengan 3,000 unit dapat RM600. Sebenarnya kan pengiraan dalam buku teks ni agak susah, tapi nanti cikgu tunjukkan macam mana lebih senang faham Okey, lepas tu jumlah pulangan. Nampak? Jumlah pulangan. Ingat balik tadi rumus untuk nilai pelaburan ni. Okey, rumus untuk ni. Okey, rumus atau formula nilai pulangan pelaburan ialah jumlah pulangan. Okey, jumlah pulangan per nilai pelaburan awal. Okey, jumlah pulangan. Jadi maksudnya kat sini ditunjukkan jumlah pulangan yang ini. Okey. Okey, jumlah pulangan yang ni. Apa segala segala duit yang kita dapat kita kena jumlahkan. Okey, dapat 900. Okey, bila nak kira nilai pulangan pelaburan kita kena 900 perkan dengan modal asal. Perkan dengan modal asal darab dengan 100%. Ini kalau dia nak jawapan nilai pulangan pelaburan lah Okey, macam mana cara kira yang lebih senang sebenarnya ada lebih yang tu awak takkan faham. Okey, sebenarnya macam ni. Okey. Dia tadi dah cakap modal awal dia. Modal awal ialah RM6,000 Dah tahu dah RM6,000. Okey, dividen pula awak pun dah tahu kat situ tadi. Dividen tak ada masalah, sama saja. Okey, dividen ialah 300. Okey. Lepas tu dia jual apa?
Okey, dia jual saham dia. Okey, jual saham. Okey. Maksudnya yang itu ialah apa ya? Harga jualan saham. Okey, sama dengan 3,000 unit darab. Okey, darab dengan 2 ringgit 20 sen. Okey, sama dengan RM berapa tu? Okey. 3,000 darab 2 ringgit 20 sen, 6,600. 6,600. Okey, sekarang ni kita nak kira jumlah pulangan. Jumlah pulangan. Okey. Macam mana nak faham tentang jumlah pulangan ni? Ialah macam ni Jumlah pulangan bila kita nak kira jumlah duit yang kita dapat, kita tolakkan dengan jumlah duit yang kita keluarkan. Itu maksud dia. Okey, sekarang ni apa yang kita dapat? Kita dapat ialah 300 ni. Okey, Puan Siti dapat 300 dan juga hasil jualan saham dia dapat 6,600. Yang ini kita tambahkan. Duit yang dia keluarkan ialah modal awal ni, iaitu 6,000. Okey, jumlah pulangan kalau lebih nak senang nak faham ialah segala jumlah duit yang kita dapat balik tolakkan dengan jumlah duit yang kita pernah keluarkan. Macam tu, okey. Jadi apa yang dia pernah dapat, yang dia dapat ialah 300 ni dengan 6,600. Jadi tambahkan 300 tambah 6,600 tolak 6,000. Jumlah duit yang Puan Siti dapat tolak dengan jumlah duit yang dia pernah keluarkan. Okey. Okey, sama juga dapat 900. Sama juga dapat 900. Okey, jadi lepas tu barulah kirakan ROI itu tadi, ROI, jumlah nilai pulangan pelaburan. Nilai pulangan pelaburan samalah dengan pengiraan dalam buku tu. Nilai pulangan pelaburan sama dengan 900 perkan dengan modal awal perkan dengan modal awal. Perkan dengan modal awal ni 6,000. 6,000 ni. Okey, darab 100%. Okey, dapatlah tadi 15%. Dapat 15%. Okey, jadi maksud ni macam ni jumlah pulangan ni sebenarnya menunjukkan dia rugi ke dia untung. Puan Siti ni rugi ke Puan Siti ni untung. So maksudnya kalau dekat dalam dia punya situasi ni kita nampak jumlah duit yang dia dapat lebih banyak daripada jumlah duit yang dia keluarkan. Itu bermaksud dia untung. Okey? Jumlah duit yang dia dapat lebih banyak daripada jumlah duit yang dia keluarkan bermaksud dia untung. Puan Siti untung. Jadi untung berapa? Untung RM900. Jadi cikgu nak awak highlightkan macam mana cara kira jumlah pulangan ni. Okey, sebab yang ini masa PT3 yang 2019 tak ada keluar lah, tapi tak tahulah kalau SPM nanti ada keluar. Okey. Okey, jadi okey tak setakat ni? Okey, dalam tajuk ROI ni memang inilah yang paling ditekankan, iaitu pengiraan nilai pulangan tu jumlah pulangan tu. Itu ditekankan. Jumlah pulangan tu sangat ditekankan Okey tak?
Okey, cikgu. Okey, baiklah kita teruskan satu lagi jenis apa namanya pelaburan iaitu hartanah. Okey, hartanah. Okey, dia pergi cepat sikitlah sebab dah. Okey, pelaburan atas hartanah merupakan salah satu pelaburan yang membawa pulangan dalam bentuk sewa dan keuntungan modal. Okey, hartanah hartanah. Ya, kita tengok jenis hartanah. Okey, jenis hartanah. Dah salinkan nota? Okey, jenis hartanah yang pertama apa? Tanah. Tanah. Okey, yang kedua? Rumah. Rumah. Saya tak bersemangat je ni. Okey, dan yang ketiga? Lot commercial. Lot commercial. Betul tak ni? Okey. Tanah. Okey, betul. Jenis hartanah. Hartanah tu bukan tanah saja tapi apa yang dibina atas tanah pun juga menjadi jenis-jenis hartanah Okey, tanah kosong pun ya. Tanah kosong. Lepas tu rumah. Okey, dan juga lot komersial. Lot komersial ni sebenarnya bangunan-bangunan yang dibina untuk dibuat kedai. Macam itulah dibuat kedai ataupun apa-apa sajalah. Perniagaan lah situ. Maksudnya bangunan-bangunan yang dibuat perniagaan. Okey. Okey, jadi daripada jenis-jenis hartanah ni, tanah, rumah, lot komersial ni pulangan pelaburan dia ialah dalam bentuk ni, sewa dan keuntungan modal. Maksudnya tanah boleh disewakan. Jadi jadi siapa yang sewakan tanah dapatlah duit sewa. Okey. Katakan tanah ni nak dijual, dapatlah pula keuntungan modal. Keuntungan modal ni biasanya adalah bila dia jual, bila dia jual harta dia tu. Okay. Rumah pun sama. Ramai orang yang ada rumah dan dia buat rumah tu jadi rumah sewa. Jadi tiap-tiap bulan dia akan dapat duit rumah sewa dan katakanlah akhirnya nanti dia nak dia kata dia nak decide untuk jual rumah, so maksudnya dia dapat hasil daripada jualan rumah. So dua ni Okey, dan lot komersial pun sama. Lot komersial biasanya kalau bangunan untuk dibuat perniagaan tu ada orang yang beli bangunan tu ada orang beli satu lot tu lah. Dengan satu unit kedai dia beli dan disewakan pada peniaga-peniaga kecil seperti kedai makanan ke ataupun nak buat jadi butik ke, disewakan kedai tu disewakan. Dan katakanlah akhirnya dia nak jual lah, dia nak jual bangunan dia tu, dia jual dan dapatlah keuntungan modal. Biasanya untuk keuntungan modal masa dia beli contohnya rumah masa dia beli rumah harganya RM200. RM200. Jadi lepas tu tiba-tiba dia rasa nak jual balik, dia akan cari masa apabila harga rumah itu meningkat. Okey, jadi kalaulah dia beli RM200, dia jual nanti mungkin dah nak RM600,000. Okey, RM200,000 dia beli, bila dia jual RM600,000. Jadi kat situ kita nampak adalah juga perbezaan yang besar. Okey, ada perbezaan yang besar sebab jangan awak beli rumah, awak beli rumah RM200,000, lepas tu tiba-tiba awak nak jual tapi harga rumah masa jual tu hanya RM300,000 saja. Jangan jual masa harga rendah. Juallah harga tinggi. Sebab apa? Sebab bukan itu saja yang awak perlu tengok. Sebab rumah awak tu mungkin awak ada keluarkan duit untuk rumah tu, buat kabinet ke, beli lampu, beli kipas, yang itu semua diambil kira Jadi jangan jual rumah apabila harga rumah rendah. Juallah masa harga rumah tinggi. Siapa nak buat macam tu lah. Beli rumah lepas tu jual, beli rumah jual. Ada orang buat macam tu? Ada. Okey. Mari kita tengok apa dia ni. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pulangan pelaburan bagi hartanah. Okey, yang pertama ialah keadaan ekonomi. Okey, keadaan ekonomi yang stabil yang ini sangat ramailah pelabur-pelabur daripada dalam dan luar negara untuk melabur di negara kita. Okey.